Hai, saya Jero Azrul dan kali ini kita akan sambung tutorial kita pasal dia topik ni agak panjang, iaitu kita akan fokus kepada trading time frame, macam mana sebenarnya nak pilih trading time frame. Alright, so kita tengok video ni dan juga macam mana ialah you nak follow saya dari segi action decision making ni. Okey, jom. Okey, kriteria pertama ialah you mesti ada ability mapping down. Tapi point saya nak pergi pada topik ni dulu. Okey, so down to top analysis saya bincangkan kemudian. Okey, trading time frame ni ialah penting ialah you faham trading zone. Trading zone ni secara asasnya saya pernah buat video pun sebelum ni. Tapi mungkin you tak perasan jadi saya tekankan balik. Saya ambil contoh NZD USD lah sebagai contoh Tak kisahlah apa benda gold pun boleh Baik. So secara tak langsung kita memerhatikan iaitu ini adalah CDS guys. Ini adalah CDS Saya ambil ini adalah CDS. CDS ni namakan adalah iaitu CDS yang dinamakan sebagai iaitu CCD. You faham itu CCD kan? Okey, dan you faham ini adalah you punya trading zone. Okey, so trading zone tu maksudnya adalah sell zone. Okey, sell zone, dan pada sama juga ialah you faham bawah ni ialah you punya TP zone. Okey, maksudnya take profit punya zone So you ambil ini adalah take profit punya zone. Okey. Dalam kes ni, katalah saya buang yang bahagian sini untuk you faham pada konsep dia. So inilah yang dinamakan sebagai iaitu trading zone guys. So apa saya masukkan sebagai trading zone? Saya besarkan sikit Trading zone bermaksud ialah you kena lihat iaitu konteks dalam kes ni yang terbaru, ambil latest ni. Okey, konteks dia bermaksud ialah you memahami dari segi dua ni. Jangan saya kecil kan. Okey, daripada dua ni, itu you faham jarak. Jarak macam mana? Contoh, bila you tarik ni ke sini, berapa pip you dapat? 23 pip. Pada saya, H4 ni tak berbala untuk trading guys. You boleh tengok kat bahagian atas ni. Okey, bahagian atas ni kan saya gerak kan, dia jadi tu. So you boleh tengok ni lebih kurang 20 pip. Jadi pada saya, trading time frame, trading zone ni tak bagus. Pasal reward dia adalah 23 pip. Tak padan saya nak. Ini saya cakap betul Ini cara saya buat apa tu decision making. Saya nak you tengok dekat sini. Okey, saya nak tengok you juga buat benda sama. Tengok pada daily. Adakah ini lebih membantu tengok daily? Kita check dulu. Gap MA 2 tu adalah membantu kita. 2 MA mana support dengan resistance tu membantu tak kita untuk kita dapat reward. Ni reward ni lebih baik tak? Ini 56 pip. Bagi saya reward ni lebih baik. So maksudnya kalau saya memilih trading time frame untuk NZD USD, saya memilih daily lah. Saya akan pilih H4 pasal kecil sangat. Tak make sense untuk saya. Pasal saya rasa tolak spread atau apa, saya seri saya lebih terdedah. Okey. So daripada sini saya dah faham ialah penjelasan saya punya reward ratio. So saya akan lukiskan keseluruhan apa itu trading zone saya. So jadi apa saya nak buat lah, saya nak you buat lah, iaitu satu ialah saya tandakan ini adalah you punya iaitu sell zone, buy zone dekat bawah tersebut. Okey, ini adalah ni. Okey, di tengah ni kotak yang dekat tengah saya akan lukis kejap lagi. Ini adalah dipanggil reward zone. So kemudian kita ada risk zone. Ini asas dia. Risk zone. Alright, atas ni maksudnya kesemua di atas ni selepas yang kuning tu semua risk zone. Risk kita buat merah. Okey, merah biasanya orang kaitkan dengan danger. Alright, kita buat merah menyala di pipiku. Stop it. Get some help. Ini pembinaan kepada trading plan, analisis risk reward ratio sebenarnya. Tapi asalnya kita fahamnya. Okey. So you dah faham yang asas ni macam mana keadaan dia berlaku. Okey, baik. So di sini ialah dipanggil reward zone. Dipanggil reward. Reward maksudnya penentuan utama lah you kena tengok. Di antara jarak MA purple dan juga MA pink ni berapa reward dia. Dan saya minta sangatlah at least 30 pip lah minima. Dan minima. Pada saya 50 pip ke atas, ni saya senyum lah. Saya suka lah. Nanti sebab tu banyak saya trading juga pada gold dan sebagainya. Okey, ni adalah dia punya ialah resistance. Resistance maksudnya lah sell zone. Okey, ini adalah buy zone. Okey, buy zone. You kena faham buy zone, sell zone. Maksudnya kalau saya ikut CDS, kalau CDS semasa dia lah dalam kes CDS semasa ni, masa saya target buy lah. So TP saya depan ni lah. So ini TP saya. So sebab sell zone, buy zone, pada saya ini juga ialah sebab dia ada sell zone, saya ni juga saya katakan dia sebagai take profit zone. TP zone, take profit untuk asas dan inilah TP zone. Okey, TP zone. Dan yang keluar daripada kotak ni maksudnya katalah saya nak buy, dia turun lagi. Ini adalah risk zone. Bila risk zone ni, saya akan pergi kepada ialah pengurusan psikologi D. Psikologi D maksudnya pengurusan kalau dah floating apa saya nak buat lah. Nice. Kalau based on konteks trading framework, kalau you boleh tengok, kalau apa-apa berlaku dalam kes ni, dia kata ialah D1 set, dia kata ialah ini dia target buy, tapi market tu pergi naik, tak apa, tapi kalau dia turun ialah dia tahu ialah aku cut loss. So ini pengurusan D, sisi D. So sama juga bila tambah enter dia kata kalau berlaku ialah condition D1, bermaksud dia akan kill. So maksud ini adalah pengurusan D. Inilah psikologi, D psikologi So jadi point saya dekat sini lah, saya nak you faham konsep secara keseluruhan. Konsep tu macam mana guys? Iaitu memahami konsep yang saya tuliskan tadi, iaitu mengenai konsep di sini saya tandakan untuk you nampak. Okey.
So inilah reward zone, inilah sell zone, TP zone, buy zone, TP zone, risk zone dan juga ni. So penentuan saya trading time frame, saya tengok ni guys. Saya tengok ni, tu satu. Tu satu. Saya tengok ialah gap tu. So gap tu adalah sangat penting untuk saya menentukan penentuan risk reward ratio. Lepas tu nombor 2, iaitu biasanya saya guna confluence. Confluence tu maksudnya, ini topik lain saya akan cerita kemudian, iaitu you gunakan untuk memahami, untuk menyokong, dia panggil pengukuhan entry. Okay, so you nak kukuh entry, saya jadi banyak support, entry tu lebih kukuh. Okay, jadi itu membantu. Dan yang ketiga ialah, kalau kita nak cari tempat dia, biasanya kita guna filter. Filter tu maksudnya lah, filter you gunakan konsep saya, kalau you nak trading H1, you guna M15 dengan M5 untuk filter. Kalau you guna iaitu untuk H4, adik dia ialah H1 dengan iaitu M15 dan juga paling kurang M15. Kalau you daily H4, H1, 15. Itu cara saya bertahun-tahun lah sebenarnya. Cuma barang kebelakangan ni, kalau you tengok ialah saya tak rely pada filter pun sebenarnya. Saya rely kepada iaitu backtest based on kefahaman saya pada trading time frame itu dah cukup pada saya. Sebab dalam trading you akan nampak macam tu lah. Kalau you awal-awal trading, you sibuk lah nak cari tu. Okay. Tapi tak ada company salah, tak salah. Jadi saya bagi ilmu tu balik pada you. Dan cerita ni dah lama, you boleh tengok saya video 2016, 2017 benda sama juga saya cerita. Tapi pada sama juga, sekarang ni lebih detail pasal banyak kan dah belajar apa, saya pun dah biasa mengajar. So benda ni membantu saya untuk cakap dengan lebih jelas. So you faham trading zone, macam mana sebenarnya nak pilih trading zone. Dan kita akan kaitkan dengan mapping analisis kemudian. Sebab mapping analisis akan menentukan trading zone juga. Kan sekarang ni saya pergi ialah satu-satu zone. Okey, kita faham trading top down. Kan secara untuk mapping kita kan, trading untuk top down. Kita tengok lepas tu down to top. Saya akan terangkan juga macam mana you nak pilih time frame kan, secara filter, confluence macam mana. Dan saya akan terangkan juga iaitu dari segi trading framework. Trading framework ni dia dah mula pada iaitu penggunaan money management dan sebagainya. Alright, so kita tengok apa yang kemungkinan besar kita akan sambung lagi untuk kita punya session. Dan you boleh tengok saya masih lagi dekat screen, iaitu saya masih lagi fokus kepada sekarang ni saya cerita pada nombor 2, nombor 1 saya dah cerita. Dan saya nak ceritakan you ialah pada trading blueprint. Trading blueprint ataupun PVM asas. Okey, so kita pergi pada video yang akan datang untuk jumpa iaitu pada PVM asas. Di mana dia akan membentuk you punya trading blueprint dalam kategori trading framework. Alright, jumpa lagi. Drop the beat.